Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, bab larangan, babu tahrim ittikhadhil kalbi illa li saydin aw masyiatin aw zar. Bab haram memelihara anjing melainkan kecuali anjing untuk memburu, untuk perburuan, menjaga ternakan ataupun ladang tanaman. Hadis ini duduk di bab ini, iaitulah bab yang ke-206. Tulis nombor, 306. Bab yang ke-306 dalam kitab asal dia. Kena tanda, nanti nak cari naskah lain pula tak jumpa cari. Anjing adalah seekor binatang yang ditegah kepada kaum muslimin memeliharanya tanpa tujuan. Walau bagaimanapun Islam memberi pengecualian bagi memeliharanya untuk tujuan memburu atau sebagai binatang yang mengawal ternakan, jaga, security, dan juga menjaga ladang. Jadi dibenarkan tiga perkara ini. Hadis yang pertama dalam bab ini iaitulah hadis yang bernombor 1688. 1688. Tanda nombor hadis tu. Dia nombor ni kalau kita baca hak mana-mana kitab pun dia ada nombor. Kecuali kitab terjemah Hajakin ni dia buang nombor, dia letak nombor dia nombor ikut bab. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man iqtana kalban illa kalba saydin aw masyiatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memelihara anjing kecuali anjing buruan atau menjaga ternakan. Jadi anjing suka-suka, macam orang duk belah anjing sekarang ni kan, orang modern-modern dia panggil ni pera anjing, maka sesungguhnya aku akan kurang pahalanya setiap hari 2 qirat. 2 qirat ni banyak mana, kita akan bincang secara detail kejap lagi. Pengajaran hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, Islam melarang umatnya memelihara anjing kecuali untuk perburuan, memburu atau menjaga binatang ternakan. Jadi hal ni boleh. Yang kedua, pahala adalah penting bagi seorang Islam, seorang Muslim, untuk bekalan di akhirat. Kita nak pahala ke tak nak? Oleh itu hendaklah berusaha menambahkan pahala dari masa ke semasa dan mengelakkan daripada kehilangan. Tapi kita buat pahala pas kita jaga pera anjing tanpa sebab yang dibenarkan, maka setiap hari pahala kita kurang 2 qirat, 2 qirat, 2 qirat. Qirat 1 qirat, 2 qirat. Banyak mana qirat? Kita tunggu sekejap. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiratun illa kalba harsin aw masyiatin, muttafaqun alaih. Maksud dia, wa fi riwayatin li muslimin man iqtana kalban laysa bi kalbi saydin wala masyiatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yawmin. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memelihara anjing
maka akan kurang daripada amalannya setiap hari satu qirat. Nah, tengok riwayat ni satu qirat. Melainkan anjing untuk menjaga tanaman atau menjaga binatang ternakan. Maka hak ni dilepaskan daripada kurang pahala. Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, sesiapa menyimpan, memelihara anjing yang bukan anjing memburu, bukan penjaga ternakan, bukan juga penjaga tanah, kebun, maka berkuranglah pahala setiap hari satu qirat. Dalam riwayat Muslim, qiratan, tulis 2 qirat, salah satu tu. Ni penterjemah dia salah. Qiratan maknanya 2 qirat, tulis da waw alif 2. Pengajaran hadis yang pertama, harus memelihara anjing untuk memburu, menjaga tanaman dan binatang-binatang ternakan. Yang kedua, umat Islam disuruh berjaga-jaga supaya amalan baik yang telah dilakukan tidak akan hilang pahalanya dengan menjauhi perkara yang dilarang. Yang ketiga, umat Islam disuruh supaya menjaga hasil usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak berserah semata-mata kerana Allah. Karena itulah kita dibenarkan untuk bela anjing, kerana masalah nak jaga tanaman kita, nak jaga hayawan kita. Jadi dalam bab anjing ni ada 3 hadis. Semuanya hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan juga dalam Muslim. Tanda, pegang dia punya pen. Penjelasan hadis. Penerangan hadis ini penting. Kalau tak terang hadis ini, macam mana kita nak faham, kan? Islam adalah agama yang mementingkan kebersihan dan kesihatan. Kerana inilah Islam melarang menjadikan anjing sebagai binatang peliharaan di rumah, kerana ia boleh mengotorkan dan membawa penyakit kepada ahli keluarga. Najis yang ada pada anjing juga boleh menyebabkan amalan seorang tidak sempurna. Apatah lagi ialah najis mughallazah yang perlu dibasuh sebanyak 7 kali, termasuk sekali dengan air yang bercampur tanah. Ini mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Boleh jadi anjing yang dipelihara akan menjilat air yang akan digunakan untuk bersuci tanpa disedari tuannya, dan ini akan merusakkan ibadat. Atau ia menjilat barangan yang mana akan membawa kuman dan penyakit. Tambahan lagi, anjing juga boleh menakutkan para tetamu dan juga orang yang lalu lalang. Jadi sibuklah, orang lalu dia duduk salak orang tu, kan. Jadi dalam riwayat ini, sebahagian riwayat, cuba perhati riwayat tadi. Sebahagian riwayat hadis menyatakan akan berkurangnya sebanyak 1 qirat, dan sebahagian pula 2 qirat. Dalam masalah ini terdapat pelbagai andaian para ulama. Apakah maksud qirat? Antaranya, semua hadis ini mesti diertikan dengan berkurangnya 2 qirat. Ada juga yang mengatakan akan berkurang 1 qirat jika kemudaratannya sedikit. Jadi kalau kata qirat tu, kalau mudarat dia tak kuat, maknanya anjing kecil, menyalak orang tak takut. Dan akan berkurang 2 qirat jika kemudaratannya lebih besar. Ada juga yang menganggap berkurangan 2 qirat jika di Madinah dan 1 jika di lain. Atau 2 qirat jika yang sentiasa bersama tuannya dan 1 qirat jika tidaklah demikian. Maka, dan maksud berkurangan pahala 1 qirat atau 2 qirat ialah dosa memelihara anjing akan mengurangkan pahala amalannya sekadar 1 atau 2 qirat. Jadi setengah ulama meletakkan qirat ini seperti solat jenazah. Ingat tak ingat hadis solat jenazah? Pelajar-pelajar kita ingat ke tidak? Dia kata, tengok dalam hadis ni sahih. Man syahidal janazata, sesiapa yang menghadiri jenazah sehingga dia solat jenazah. Kita pergi tengok orang mati, ziarah, kita tunggu sampai solat. Apa dapat? Falahu qirat, maka dia dapat 1 qirat. Wa man syahidaha hatta turfana falahu qiratan, sesiapa yang menghadiri jenazah sehingga dia ditanam, maka dia akan mendapat 2 qirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jadi orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma qiratan? Apa dia qirat? Dua qirat dia Rasulullah. Qala mislul jabalainil azimaini. Nabi kata seperti dua bukit yang besar. Dalam riwayat Muslim, asgharuhuma mislu Uhud. Dalam Muslim kata paling kecil bukit tadi sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud ni orang pergi Madinah dah tahulah kan. Panjang bukit itu 6 km. Tanda pelajar-pelajar ni. Bukit Uhud ni panjang dia 6 km besar. Jadi kalaulah kita pera anjing setiap hari hilang pahala kita 2 qirat, 2 butir bukit, patut tinggal gapo lagi kita. Hak kita buat ni berapa bukit yang dapat? Tiba-tiba dengan kerana anjing hilang 2 qirat. Maka disitulah para ulama membincangkan masalah ma miqdarul qirat. Apa dia maksud qirat dalam hadis anjing? Kena tulis tajuk itu. Jadi ada satu bahas yang ditulis. Dia kata qirat, kita kena bezakan di antara qirat pahala dengan qirat dosa. Satu lagi dia kata qirat ni mengikut sukatan. Sukatan yang digunakan oleh orang Arab. Pelajar-pelajar tulis nisfu sudus dirham, setengah daripada 1/6 dirham. Mana dirham bagi 6, setengah dia. Setengah dia itu maknanya 1/12 dirham. Tulis 1/12. Au nisfu usyur dinar, ataupun setengah daripada 1/10 dinar. Jadi berapa? 1/20 dinar. Tulis slow-slow. Jadi mengikut, tulis gini ayat dia, mengikut kiraan timbangan yang digunakan oleh orang Arab, qirat itu iaitulah 1/12 dirham ataupun 1/20 dinar. Jadi kalau tengok harga sekarang, untuk maklumat lah kita untuk tahun ni, sekarang ni 2016 ni, harga dinar 801 dinar. Dirham 20 ringgit aja. Sikit lah. Jadi kurang dianya mengikut orang Arab, hadza amrun ma'lum ladal Arab. Jadi kalau orang Arab sebut qirat, maksud dia gitu. Qirat ni nak tahu. Bahasa Arab kata karat. Kalau orang perempuan dia tahulah berapa karat emas ni. Itu qirat lah tu. Ambil daripada karat emas. Satu. Jadi kalau kita nak tengok manakah dalil dia? Dalil dia satu hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu qala li Abu Zar. Abu Zar kata kepada Abbas, ya bin akhi, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pegang tangan aku. Faqala li ya Abu Zar, hey Abu Zar, ma uhibbu an li uhudan zahaban wa fiddatan unfiq fi sabilillah. Aku uhibbu an li uhudan zahaban. Nabi katakan aku suka kalau aku ni ada besar bukit Uhud ni emas dan perak, aku beri derma fi sabilillah. Amutu yauma amut ada'u minhu qiratan. Tapi waktu aku nak mati masih ada lagi kesan baki emas dengan perak tadi sebesar qirat. Besar qirat tu ada lagi meninggal di rumah, tak sedekah. Qultu ya Rasulullah qintaran, la. Ya Abazir azhabu ilal aqal. Qintar maknanya satu pikul. Nabi kata, dak Abu Zar, aku bagi tahu yang paling sedikit. Kamu kata paling sedikit itu qirat, mu bagi tahu yang besar. Uridul akhirah wa turidud dunya. Aku nak pergi akhirat, mu nak ke dunia. Qal qiratan. Nabi kata qirat. Jadi di sini menunjukkan bahawa qirat itu iaitulah satu timbangan yang sedikit saja. Baik. Kenapa ramai juga ahli-ahli ulama, para ulama menafsirkan hadis anjing ini dengan qirat bukit Uhud? Jadi jawab dianya kerana tadilah. Yang pertama sekali, sebab anjing ni kotor, keji, jijik sangat.
Kalau kita siapa dia pelihara anjing, hilang 1/12 je, nampak sikit sangat. Ataupun hilang 1/20 dinar je, nampak sikit. Kita bagi besar, biar besar bukit, hilang dia punya pahala. Itu pada kira-kira kita. Tapi syarat dia tak kira otak kita, dia kira apa yang dia nak beri. Dan juga yang kedua tentang hadis, siapa tadi? Hadis solat jenazah. Maka di sini para ulama mengatakan, ulama yang telah membahaskan tajuk ini seperti Ibnu Uqail Al-Hambali, Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim, Al-Hafidh Ibnu Hajar dan daripada Syafi'i, dan As-Suyuti juga daripada mazhab Syafi'i mengatakan qirat kullu syai'in bihasabihi. Qirat ikut sukatan karat timbangan itu, setiap benda tu ada kira-kira dia. Kita tak nak pukul sama rata semua sekali. Maka kalau nak kira, kalau qirat dalam timbangan harta, maka maksud dianya 1/6 daripada dirham. Kalaulah kira-kira percakapan kita amalan hamba-hamba, maka maksud dianya 1/2 1/12 daripada pahala dia. Jadi ini dia main. Baiklah, balik kepada kita ni. Siapa dia pelihara anjing? Balik kepada hadis kita ni. Siapa dia jaga anjing, apa jadi? Fa innahu yanqusu min ajrihi nisfu sudusi. Maka akan kurang pahala dia setiap hari setengah daripada 1/6 pahala dia. Jadi hari ni kita solat jenazah, kita pergi ziarah orang sakit, kita zikir, kita baca Quran, kita pergi solat jemaah, kita pergi dengar majlis ilmu, banyak mana kita dapat? Boleh kita kata 10 tan ataupun 6 pikul kita dapat pahala hari ni. Dengan sebab kita pelihara anjing di rumah, maka dia hilang setengah daripada 1/6 tadi. Mana kalau 6 pikul, kita hilang berapa? 1/4 pikul. Tak? Jadi 1/12 bagi dia. Itu dia panggil, bahasa dia begitu. Dalam kitab Bada'iul Fawaid, seorang ulama nama dia Ibnu Qayyim rahimahullah, dia kata apa? Yakunu sigharu hadzal qira' wa kibaruhu bihasabi qillati amalihi wa kasratihi. Jadi kita nak kiranya, tengok amalan kita banyak mana hari itu, maka dia kurangkan 1 qira', 1 karat dia kurang. Kalaulah orang di pada hari tersebut dia boleh buat 24,000 kebajikan contoh, maka kurang daripadanya setiap hari al-hasanah, iaitulah 1000 kekurangan ala hasab wa ala hazal hisab. Jadi itu. Maka jadi orang tanya amalan keseluruhan aja? Tak, amalan dia setiap hari. Mana kita kena kira setiap hari. Daripada pagi sampai ke malam, berapa dia punya timbangan, kemudian dikurangkan qirat daripada bela anjing, wal iyazubillah. Maka ini yang kita tak naknya. Janganlah kita duk bela anjing, sebab pahala kita akan berkurang qirat 1 hari. Jelas ke tak jelas tu? Boleh faham dah? Jangan tukar hadis ni. Ni banyak ni, ana baca 2-3 buku terjemahan Riyadhus Salihin, syarah dia semua pergi kepada qirat, pergi kepada Bukit Uhud. Dia kias kepada hadis salatul janazah. Jadi alhamdulillah dalam kitab kita Bada'iul Fawaid dan kitab-kitab yang lain juga menjelaskan bahawa kurang pahala itu bila mengikut timbangan amalan hari-hari. Alhamdulillah. Sebagaimana dalam hadis At-Tirmizi daripada Abdullah bin Mughaffal, kata dia, ma min ahli baitin yartabituna kalban, mana-mana ahli rumah yang ikat anjing di rumah dia, illa naqasa min amalihim kulla yaumin qirat. Jadi amalan dia setiap hari kurang qirat. Mana rugilah kita. Dah lah kita buat amalan tak banyak dah kan. Kau rasa banyak benar? Banyak rasa? Dah lah tak banyak dah amalan, maka dia anjing pula. Allahu akbar. Ini dipanggil balanya main anjing ni tak? Ya, jadi amalan kita nyemakan dia anjing. Tak usah duduk model lah kitanya. Tak usah duduk model. Alhamdulillah dalam seri yang lepas kita dah bincang tajuk bahaya apa dia patung. Jadi tapi masyarakat hari ni tak faham-faham juga. Penuh rumah dia tu patung. Patung ikan, itik, monyet ada belakang.
Yang betulnya patung itu menyebabkan malaikat tak masuk dalam rumah. Baiklah, tamatlah kita dalam bab anjing ini. Kesimpulan, yang pertama, haram memelihara anjing sebagai binatang peliharaan tanpa sebab yang tiga tadi. Yang kedua, anjing mengurangkan pahala kita 1 qirat ataupun 2 qirat. Yang ketiga, harus membela anjing kerana keperluan, seperti pasukan polis untuk pemeriksaan. Jadi polis hari ni dia guna anjing. Anjing ni, jangan main. Kalau orang bawa dadah lalu ke anjing kat custom, bau tu dia tangkap lalu. Katanya anjing tu dia ketagih dadah. Dia tak boleh bau, dia cek. Macam kita lah bau dia tahun lalu ni G20 ni. Ni kunyit ni bau lagi ni. Hak ni dia apa tak gerak kan. Bau dia tak boleh lagi tahu dah dia punya bau. Jadi anjing ni dia boleh tahu G berapa dadah orang bawa ni. Ganja ke ketung ke dia boleh tahu belakang. Bisa anjing ni. Jadi yang keempat, larangan memelihara anjing tidaklah berlawan dengan seruan mencintai haiwan. Kita kena ingat, kita tak boleh bela anjing, tetapi menunjukkan kehebatan agama Islam kerana penemuan sains pada hari ini menunjukkan bahawa wujudnya kuman dan penyakit yang biasanya dibawa oleh anjing. Maknanya anjing tu tak boleh nak bela, tapi nak bunuh jangan. Yang kelima, sungguh pun Islam mengharamkan membela anjing, namun Islam tidaklah memerintahkan membunuh anjing. Gisau bunuh anjing tak. Bahkan terdapat dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ada orang yang masuk syurga kerana memberi air kepada anjing yang dahaga. Jadi ada setengah orang baca hadis ni, dia ni masuk syurga sebab beri air anjing minum. Kalau kita bawa kelik anjing rumah, lagi besar pahala, lagi besar syurga. Ini dia panggil salah faham ayat. Salah faham ayat. Jadi kalau orang lagi ni baca Quran berat ni, dia baca ayat Quran, Allah kata fala taqul lahuma uff. Mu jangan kata kepada mu tu uff, jangan kata. Dah napa boleh. Itu dia panggil al-qiyas bil ashad. Jadi kalau kata tak boleh, jekah boleh, lagi tak boleh. Itu dia panggil bahasa. Jadi kalau anjing tu beri minum, bukan maksudnya kena beribadatlah kita dengan bela anjing, tidak. Kebetulan kawan tu. Yang keenam, hadis ini juga menunjukkan kepada perlunya memperbanyakkan amal soleh dan menjaganya daripada sebarang yang boleh mengurangkan pahala. Seperti pelihara anjing ni, automatik pahala kita kurang setiap hari. Yang ketujuh, hadis ini juga menunjukkan betapa syariat Allah menjaga kebaikan untuk manusia. Ia akan mengharuskan apa yang berikan kemaslahatan kepada mereka dan mengharamkan perkara yang mudarat kepada mereka. Jadi yang ke-8, pengecualian sebahagian anjing daripada pengharaman membelanya menunjukkan bahawa Islam sangat mengambil kira maslahah kepentingan masyarakat. Alhamdulillah kata. Baik, kita pergi kepada bab yang seterusnya, iaitulah bab yang ke-307. Bab yang ke-307, babu karahiyati ta'liqil jaras fil ba'ir wa ghairihi minad dawab ila akhiri. Bab yang ke-307, makruh menggantungkan loceng. Ambil loceng pada unta dan binatang-binatang lain, dan makruh membawa anjing dan loceng dalam musafir perjalanan. Hari ni kita tak bela anjing, kita pun tak ada unta tak, tapi kita ada kambing. Ada tak orang kata lonceng di tekak kambing? Tak ada. Di kucing ada lah, tak boleh. Semua binatang jangan digantung lonceng belakang. Dia jalan dia punya keleng-keleng, dia bunyi situ. Sesuatu yang dijadikan di atas muka bumi ini adalah ada yang baik bagi suatu kaum, bangsa atau agama, tetapi tidak pada yang lain. Adapun suatu kaum, suatu bangsa atau agama menjadikan suatu benda sebagai lambang atau kegunaannya yang resmi, seperti salib, lambang bagi agama Kristian, bola bintang, lambang bagi agama Islam dan sebagainya. Walaupun setiap orang dari berbagai agama dan bangsa bebas menggunakan lambang sesuatu agama,
tapi dalam perkara ini menjadi larangan bagi menjaga kesucian Islam. Jadi ada benda-benda tak sesuai kita guna, tak boleh. Hadis yang ke 1690, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashabul malaikatu rufqata fiha kalbun au jarasun, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan berkawan, tak akan seramang dengan kita, malaikat rahmat, dengan kelompok yang membawa anjing atau loceng. Jadi kalau kita ada loceng, malaikat tak jalan sekali dengan kita dah. Ya Allah. Lepas tu kalau malaikat tak ada, siapa ada? Ada orang lain lah. Ini masalah kita kan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Pengajaran hadis, Islam melarang umatnya menjadikan anjing sebagai kawan dan loceng sebagai alat hiburan kerana kedua-duanya digunakan oleh orang kafir. Hari ni orang tak guna loceng, dah orang guna muzik. Muzik ni pun satu penyakit juga ni. Duk main yonyeh ni. Jadi siapa dia, muzik ni masalah besar kita tak? Yang kedua, malaikat akan menghampiri orang yang mendekatkan diri kepada Allah sahaja. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pahala kepada hamba-hambanya yang bertakwa, tetapi akan menyiksa hambanya yang mungkar dan fasik. Hadis yang kedua dalam bab ini, wa anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al jarasu min mazamiris syaitan. Al jarasu min mazamiris syaitan, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, loceng adalah termasuk dalam golongan seruling, alat muzik syaitan. Jadi kalau lah loceng keleng-keleng berayak muzik syaitan, jadi hok duk gerogan duk katak tembok tu lagi syaitan tu. Tidak syaitan. Pasal itulah kita rasa berat benar sekarang ni orang pakat duk bergendar dalam masjid, 2 kali syaitan dah awak dia. Jadi ini masalah besar. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih menurut syarat Muslim. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Pengajaran hadis, Islam melarang umatnya menggunakan loceng kerana ia termasuk perkara yang ditegah menggunakannya seperti seruling. Yang kedua, loceng dan seruling adalah alat-alat yang digemari oleh syaitan. Oleh itu umat Islam dikehendaki menjauhinya. Jadi kita jangan duk buatlah benda-benda hak syekh suka tu, menyebabkan dia pun suka, kita pun jadi pening main dengan dia ni. Jadi pengajaran lagi, larangan membawa anjing dan memakaikan binatang dengan loceng dalam musafir. Begitu juga dilarang memasang alat-alat yang menimbulkan bunyi yang dibenci malaikat pada kenderaan-kenderaan untuk bermusafir. Jadi kita di saat kita musafir ni, memang kita sangat perlu kepada rahmat Allah Azza wa Jalla kan. Tiba-tiba kita buat benda pelik-pelik pula. Yang kedua, orang Islam yang sebenar adalah orang yang sentiasa inginkan rahmat Allah. Kerana itu mereka akan berusaha supaya malaikat rahmat sentiasa ada bersama mereka dalam apa keadaan sekalipun. Biar malaikat rahmat ada sekali dengan kita, jangan tak ada. Yang ketiga, orang yang musafir sangat memerlukan rahmat daripada Allah kerana keadaan mereka yang mengembara, jauh daripada keluarga, jauh daripada kawan-kawan. Jadi kalau ada apa-apa berlaku, siapa nak tolong kita lain daripada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, sikap sebahagian daripada kita yang suka mendengar muzik semasa berada dalam kenderaan atau bermusafir adalah silap dan lari daripada panduan sebenar orang yang beriman. Ni duk main muzik nyanyi dalam kereta. Dalam kereta lah sedap dengan muziknya, dia kata. Wa ila puah. Dah. Satu lagi bab yang berkaitan dengan hayawan ini, babu karahati rukubil jallalah ila akhiril bab, iaitulah bab yang ke-308. Maksudnya bab makruh menaiki jallalah. Apa dia jallalah ni? Iaitulah unta jantan atau betina yang makan benda-benda kotor. Dia duk makan benda najis. Sekiranya ia makan makanan biasa yang bersih dan elok dagingnya, maka tidak makruh. Jadi kalaulah dia bila dia makan benda kotor, lepas tu kita ambil dia, kita ikat.
tambak dia di mana-mana, bagi makanan yang bersih, hilang dah bau dia tu, boleh naik balik. Bukan maknanya kena campur je unta tu, jangan. Allah menjadikan binatang pada umumnya adalah untuk kegunaan manusia. Di samping itu Allah juga menjadikan binatang-binatang yang dilarang bagi orang Islam memakannya, memelihara dan sebagainya, seperti anjing tadilah. Larangan dan suruhan mengenai binatang adalah bergantung kepada keadaan binatang tersebut, kerana ia sedikit sebanyak menjejaskan nilai Islam yang suci apabila dibenarkan oleh umat Islam, seperti anjing, di binatang-binatang yang kotor badan, kelakuan, makanan dan sebagainya. Tengok hadis kita, hadis yang pertama ini nombor dia 1692. 1692. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jallalah fil ibli an yurkab 'alaiha, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menunggangi unta jallalah. Pengajaran hadis yang pertama, Islam adalah agama yang suci dalam semua aspek. Oleh itu perkara yang menjejaskan kesuciannya dilarang dari melakukannya. Jadi tak boleh. Yang kedua, sesuatu hukum yang ditentu kesan bagi suatu tempat, ianya boleh juga diterima pakai bagi tempat yang lain, walaupun contoh binatang yang disebutkan itu berlainan bagi tempat dan suasana tersebut. Jadi asalnya Nabi kata jallalah, unta, tapi kalau kuda makan sama juga. Jadi kesimpulan dalam bab ini kita lihat, Islam mementingkan kebersihan dan menjauhkan diri daripada perkara yang kotor dan menjijikkan, sehingga kan Islam melarang menunggang unta yang sentiasa memakan makanan kotor, pasal peluh dia tu bau kita. Yang kedua, larangan dalam hadis ini adalah makruh dan diandaikan kepada unta yang sentiasa memakan makanan yang kotor sehingga berubah bau badannya. Yang ketiga, kita perlu sentiasa berwaspada dalam segala aktiviti kita. Janganlah kenderaan yang kita naiki diisikan dengan minyak dari sumber yang haram. Kereta kita tak bau dah kan. Tapi kalau kita isi minyak dia daripada duit haram, seperti minyak yang dicuri, atau daripada hasil duit haram, duit judi, duit riba, duit rasuah, atau kenderaan kita naiki adalah yang dicuri atau dirampas daripada milik orang lain, perkara ini tidak lagi makruh tapi haram dan berdosa. Itu bab kita ni. Tamatlah, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab yang ke-309, babun nahyi anil busaq fil masjid, larangan meludah dalam masjid. Jangan ludah dalam masjid, insya-Allah dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.